Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran subjek ibadah. Okey, minggu lepas kita dah belajar mata pelajaran tayamum dan juga mandi wajib. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi dua tajuk. Jadi tajuk pertama Ustaz akan buat tajuk azan dan iqamah. Okey, tajuk kedua solat fardu. Okey, yang pertama azan dan iqamah, yang kedua solat fardu. Okey, baik. Jadi siapa yang ada buku nota padat, okey, buku nota padat ni buku biru tebal ni lah. Okey, buku biru tebal ni Ustaz akan gunakan buku ni sebagai bahan rujukan. Okey. Dan buku satu lagi, buku imtiaz, Ustaz akan gunakan sebagai latihan dan tugasan. Okey, jadi selepas habis kita belajar, kamu semua boleh buat latihan dalam buku imtiaz tersebut. Dan tak ada masalah, dalam buku imtiaz tu juga ada nota yang boleh digunakan sebagai bahan rujukan. Okey, baik. Siapa yang ada buku nota padat boleh buka muka surat 42. Okey, muka surat 42. Okey, boleh ambil. Siapa yang tak ada buku nota padat boleh tengok buku imtiaz juga sebagai bahan rujukan. Jadi Ustaz dah share dah pun nota daripada share nota secara PDF, nota yang ada dalam buku nota padat bagi siapa yang tak dapat lagi. Okey, baik. Buka buku surat 42, kita tengok sama-sama. InsyaAllah kita akan mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama, azan dan iqamah. Kita tengok pada muka surat 42, erti azan. Apakah pengertian azan dari segi bahasa dan istilah? Azan dari segi bahasa adalah pemberitahuan. Azan ni adalah pemberitahuan dari segi bahasa. Dari segi istilah, lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Lafaz tertentu yang digunakan untuk menandakan masuk waktu solat. Okey, itu berkaitan pengertian azan. Kita tengok pula pengertian iqamah. Apa pengertian iqamah? Dari segi bahasa adalah mendirikan. Okey. Iqamah. Iqamah ni adalah daripada perkataan bahasa Arab qama, berdiri. Jadi iqamah ni dari segi bahasa adalah mendirikan. Dari segi istilah, iaitu lafaz tertentu meminta jemaah bangun. Okey, lafaz tertentu meminta jemaah bangun untuk menunaikan solat. Maknanya lafaz iqamah semua dah maklum kan? Okey, semua biasa dengar lafaz iqamah pendek, dia tak macam azan panjang. Lafaz iqamah ni pendek, lafaz azan dia panjang. Dia ada jenis lafaz yang tertentu. Dia lebih kurang macam iqamah, tapi ada perbezaan sedikit. Okey, jadi pengertian azan tadi adalah nak bagi tahu kat orang dan menandakan masuknya waktu solat. Iqamah pula nak mendirikan solat. Jadi dia ada lafaz yang tertentu untuk panggil jemaah untuk bangun mendirikan solat. Itu adalah berkaitan pengertian azan dan iqamah. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Perkara-perkara sunat bagi muazzin. Perkara-perkara sunat bagi muazzin. Muazzin ni siapa? Iaitu orang yang mengalunkan azan. Orang yang azan. Okey, orang yang azan di surau, di masjid. Okey. Apa perkara sunat yang pertama adalah suci daripada hadas. Maksudnya dia suci daripada najis, dia dalam keadaan yang berwuduk. Yang kedua, menghadap kiblat. Okey, nak azan tu, perkara sunat yang kedua adalah menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri dengan betul. Tak ada boleh azan baring, sambil azan baring ke, sambil azan berjoget-joget, tak boleh. Nak azan kena berdiri tegap, berdiri betul, elok-elok. Yang keempat, muazzin orang yang berakhlak mulia. Orang yang azan ni mestilah yang berakhlak mulia. Okey. Perkara sunat orang yang melakukan azan ni adalah mesti yang berakhlak mulia. Orang mesti tahu yang dia ni akhlaknya bagus, baik. Tak adalah suka bully orang, suka kacau orang, suka apa lagi, buat orang sakit hati. Dia tak digalakkan untuk menjadi muazzin. Okey.
Yang kelima, tartil. Maksudnya tartil ni adalah sebutan yang betul, sebutan yang fasih, sebutan yang kena pada lafaz dia. Itulah tartil. Jadi seorang muazzin ni dia punya lafaz pun amat penting. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya lafaz kena betul. Kalau salah, jadi lafaz azan tu jadi salah juga. Okey, itu berkaitan perkara-perkara sunat bagi muazzin, orang yang melakukan azan. Okey, kita tengok sebelah dia. Okey, hukum. Apa hukum azan? Okey, yang pertama, hukum azan ni adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Apa sunat muakkad ni? Iaitu sunat yang dituntut untuk dilakukan. Maksudnya sunat yang dia tak kepada wajib, tapi sunat tu tuntut untuk buat. Segalanya mesti buat. Okey, dia sunat, dia bukan wajib. Azan ni bukan wajib, dia adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Okey, azan dilakukan dalam bahasa Arab. Apa dalil dia? Apa dia punya perintahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Maksudnya, dan apabila kamu menyeru tu adalah azan, untuk mengerjakan solat, mereka mengambilnya sebagai satu ejekan dan mainan. Maksudnya azan ni mestilah dilakukan dalam bahasa Arab. Okey, selesai muka surat 42. Okey, muka surat 43, syarat sah azan dan iqamah. Apa syarat-syarat yang perlu kita lakukan supaya azan tu jadi sah? Okey, kalau orang yang melakukan azan ni dia tak ikut syarat ni, orang iqamah pun sama juga. Kalau tak ikut syarat ni, maka azan dan iqamah tu tak sah. Okey, jadi syarat sah dia apa dia? Syarat nak mengesahkan azan dan iqamah ni, yang pertama mestilah Islam. Okey, orang yang melakukan azan dan iqamah tu adalah orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni dia tahu mana yang baik, dia tahu bezakan perkara yang baik dan tahu bezakan mana perkara yang buruk. Itu mumayyiz. Okey, mumayyiz. Yang ketiga, lelaki. Lelaki mestilah orang yang melakukan azan. Okey, bukanlah perempuan. Yang keempat, berakal. Berakal ni dah ada akal, dia dah tahu beza mana baik, mana buruk. Bukanlah budak kecil umur berapa tahun, kalau yang tak tahu beza baik buruk, contoh macam budak 4 tahun, 3 tahun, macam kamu dah boleh bezakan baik dan buruk. Kamu boleh melakukan azan, tak ada masalah. Okey. Yang kelima, masuk waktu solat. Nak lakukan azan, mesti masuk waktu solat dulu, baru lakukan azan. Janganlah kita nak solat Zuhur, tapi azan 12.30, Zuhur pukul 1, 1 suku, 1.20. Tapi 12.30, 12.45 dah azan. Jadi tak sah lah azan tu. Okey, sebab apa? Sebab tak masuk lagi waktu solat. Okey, yang seterusnya, sempurna lafaz azan dalam satu waktu tanpa berhenti dalam satu tempoh yang panjang. Okey, sempurna lafaz azan dalam satu waktu tanpa berhenti dalam satu tempoh yang panjang. Yang ketujuh, tertib. Okey. Seterusnya, perkara-perkara makruh dilakukan ketika azan. Okey, perkara makruh ni kalau sebenarnya tak digalakkan. Okey, boleh azan tapi makruh. Makruh kalau kita buat sentiasa kita buat makruh, dia jadi tak baik, tak elok. Makruh ni kalau kita tinggalkan dapat pahala, buat tak dapat apa-apa. Okey, buat tak dapat pahala pun. Okey, sekadar melaksanakan tanggungjawab. Tak dapat pahala, tak dapat dosa. Itu makruh. Kalau tinggalkan, baguslah, dapat pahala. Apa perkara makruh kalau orang yang azan ni, yang sepatutnya tak dibuat adalah dalam keadaan berhadas. Sebab tu tadi seeloknya perkara sunat tadi dalam keadaan berhadas kan. Eloknya kita dalam keadaan berhadas dapat pahala. Sebelum melakukan azan, kita dalam keadaan berwuduk. Terlalu memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan. Kan lafaz azan tu dia panjang, tapi jangan terlampau panjang sehingga makna tu boleh berubah. Dalam bahasa Arab, kalau kita tersilap panjang dan pendek, makna boleh berubah. Ketiga, dilakukan oleh orang fasik. Orang fasik ni macam saya kata dia lah. Kalau boleh orang yang membahalak membeli, orang yang mukmin, kita tahu dia beramal soleh, kita tahu dia beriman, kita tahu dia baik,
kita tahu dia tak buat orang. Tapi kalau orang yang melakukan azan tu adalah orang fasik, orang yang suka buat kejahatan. Okey, jadi makruh untuk bagi dia azan. Keempat, bercakap-cakap atau bermain ketika azan. Ini perkara makruh. Tengah azan-azan bercakap-cakap dengan orang sebelah. Tengah azan-azan kita main phone. Tak boleh. Itu perkara makruh. Yang kelima, melaungkan azan sambil duduk. Sambil duduk. Contohnya laungkan azan sambil duduk. Kita duduk. Azan sebab tu kita tadi kena berdiri. Berdiri dengan betul. Perkara sunat berdiri dengan betul. Kalau duduk makruh. Okey, baik. Itu berkaitan perkara-perkara makruh dilakukan ketika azan. Kita tengok muka surat sebelah. Itu ada lafaz azan dan lafaz iqamah. Kamu boleh cuba sendiri dekat rumah masing-masing, ataupun kalau kamu nak tengok contoh pelajar perempuan, boleh tengok dalam YouTube. Okey, boleh tengok dalam YouTube. Ada azan, contoh azan. Nanti Ustaz akan share juga contoh azan dalam YouTube. Kamu boleh tengok juga. Ustaz akan share satu lagi link . Okey, seterusnya muka surat okey, 44, lafaz azan dan iqamah. Okey, sebelah kanan tu lafaz azan. Okey, kat lafaz azan tu ada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu lafaz yang perlu ditambah ketika azan subuh. Okey. Lafaz iqamah kita tengok sebelah kirinya. Okey. Lafaz iqamah semua orang dah biasa dengar. Azan pun semua orang dah biasa dengar. Okey. Jadi saya akan tunjuk satu video nanti. Okey, tengok muka surat 45. Doa selepas azan dan iqamah. Ini pun biasa juga kamu dah buat. Kadang lepas kita belajar waktu lepas asar tu kan. Lepas rehat tu kan ada waktu asar kan. Azan. Lepas azan kita baca doa sama-sama kan. Okey, kita baca sama-sama. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة واشرف الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده innaka la tukhliful mi'ad. Maksudnya, wahai Tuhan kami, seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, berikan kepada penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan kemuliaan, dan bangkitkan baginda di tempat yang terpuji seperti yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Itu doa selepas azan. Okey, situasi dan hukum. Kita tengok bawah tu situasi dan hukum. Kalau ada berlaku soalan, kita tengok situasi dia macam mana, hukum dia macam mana. Seorang Bilal ni orang yang melaungkan azan lah. Seorang Bilal melaungkan azan subuh sebelum masuk waktunya. Laungkan azan sebelum waktu subuh. Apa hukum dia? Ni semua dah tahu tadi. Baru kita belajar hukum dia apa. Azan tidak sah. Azan tidak sah dan perlu diulangi semula bila dah masuk waktu subuh. Okey. Yang kedua, Pak Jamil. Pak Jamil pun dalam ni. Pak Jamil melaungkan azan sambil duduk tanpa sebarang keuzuran ataupun kesakitan. Pak Jamil ni dia orang yang tukang azan kat masjid, tapi dia azan sambil duduk. Apa hukumnya? Jadi kita belajar kat part mana? Makruh. Okey, hukumnya makruh melaungkan azan sambil duduk. Okey. Faham? Okey, itu antara dua situasi yang mana kita hasil daripada apa yang kita belajar tadi. Okey, info. Masyarakat kita lebih mengenali tukang azan sebagai Bilal. Okey, azan ni dipanggil sebagai Bilal. Ini adalah sempena nama sahabat Nabi yang menjadi orang pertama yang melaungkan azan, iaitu Bilal bin Rabah. Ini semua orang tahu, belajar sirah dia tahu. Azan disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Makna al-wasilah dalam doa azan ialah satu kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Makna al-fadilah ialah kelebihan yang membezakan antara makhluk-makhluk yang lain. Al-wasilah dan fadilah tadi yang mana kita baca doa lepas azan, khas kita doa supaya Nabi berada dalam diberikan wasilah dan fadilah, yang mana kedudukan tinggi dalam syurga dan kelebihan daripada semua makhluk-makhluk yang lain. Okey, dah habis berkaitan buku nota padat berkaitan tajuk azan dan iqamah. Jadi Ustaz nak para pelajar boleh buka buku imtiaz. Okey. Buku-buku imtiaz yang ni.
Okey, buku imtiaz. Buat latihan pengukuhan muka surat 23. Okey, muka surat 23. Muka surat 23 sehingga muka surat 27. Okey. Muka surat 23 sehingga muka surat 27. Saya harap semua dapat faham apa yang berkaitan pelajaran azan dan iqamah tadi. Sekiranya ada sebarang soalan boleh terus tanya Ustaz, DM Ustaz secara personal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.